Okey, Assalamualaikum dan selamat malam guys. Okey, untuk video kali ni saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya nak mengajar bab yang ke-9 iaitu teknologi angka selepas kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 Sains KSSM. So ini adalah tajuk yang terkini lah. Tak pernah lagi tahun lepas kita tak ada subjek ni. Tetapi dalam KSSM, silibus ni dia ada subjek tentang teknologi angka selepas. Dan untuk subtopik dalam bab yang ini iaitu 9.1 adalah tajuk satelit. So macam mana kita nak ajar budak ni tentang satelit? Kita sendiri pun tak ada satelit nak tunjuk kat dia. Jadi jom saya nak berkongsikan apa yang saya buat pada bab yang pertama, bab yang ke-9, subtopik yang pertama. Jom kita saksikan. Okey, untuk mengajar bab satelit ni, saya carilah satu laman web ni yang dia boleh bagi tahu kita apakah satelit yang ada di satu dunia. Termasuklah satelit yang mungkin ada di atas kepala kita pada ketika kita sedang menonton video ni. So kita pergi sahaja ke Google dan kita type in the sky, in-the-sky.org. Okey, so nanti dia akan bawa kita ke laman web ni. Laman web ni tentang apa yang ada di langit lah. Dia kalau dalam versi bahasa Melayunya lebih kurang macam tu lah. So dekat atas ni dia ada macam-macam tajuk lah. Tapi saya nak pergi kepada satu sahaja iaitu spacecraft. So saya akan klik kepada ni dan kita akan pergi tengok World Map of Satellite Positions. Okey, so inilah dia. Saya zoom sikit lah. Tu dia. So kita akan nampak kat sini, ini paparan dia dan ini yang kita nak tunjuk kat budak dalam sisi PDP saya nanti. So saya nak tunjuk kat budak macam mana keadaan satelit yang ada di muka bumi pada ketika ini. Okey, so ini adalah peta dunia. Saya pilih peta dunia dan saya nak boleh zoom out. Kita pakai mouse saja. Nak zoom in, kita scroll up. Kita nak zoom out, kita scroll down lah pakai mouse ya. Pakai mouse tu, simple je. So ini adalah satelit-satelit yang ada di muka bumi kita, yang ada di macam-macam negara yang ada satelit kan. So banyak sangat satelit ni, kita boleh perkecilkan skop kita. Kita boleh unclick kalau kita nak apa-apa satelit yang berkaitan yang kita nak tunjuk kat pelajar-pelajar kita lah. Sebagai contoh, dalam bab yang ke-9 ni, satelit dia ada banyak jenis. Dia ada satelit yang low earth orbit, dia ada medium earth orbit dan dia ada high earth orbit berdasarkan altitude dia. So kita nak tunjuk dekat budak lah sebagai contoh. Dan ada jenis yang lain iaitu geopegun. Geopegun ni bermaksud satelit tu duduk menghadap permukaan bumi yang sama sahaja. Walaupun bumi tu berputar tetapi satelit tu menghadap permukaan bumi yang sama. Contohnya Malaysia mungkin dia ada satelit yang bernama MISAT. So MISAT tu mungkin ada dekat atas Malaysia dan dia menghadap Malaysia. Dan apabila bumi berputar, satelit tu masih menghadap Malaysia selama sepanjang bumi itu berputar lah. Itu yang dimaksudkan dengan geopegun satelit. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah geostationary. So kita boleh tunjuk kat budak. Kita klik kita nak tengok satelit jenis geostationary sahaja. Kita tengok apa yang ada. Tada. So ini adalah satelit-satelit yang ada dekat kawasan. Kalau tengok betul-betul, kita minta budak-budak kita bagi tahu kita kenapa satelit berkumpul dekat situ kan. Dia berkumpul dekat mana tu? Garisan apa tu? Dia berkumpul dekat garisan Khatulistiwa kan. Sebab geopegun, satelit dia memang akan berkumpul dekat situ je. Sepanjang bumi ni. Kalau kita nak tukar dalam bentuk globe pun boleh ni. Kalau saya nak tukar dalam bentuk globe pun boleh. 3D globe. So 3D globe. So kita pilih yang tadi tu. Ini kita unclick balik. Kita nak tengok geopegun satelit sahaja. So kita dapat tengok. Saya dah ubah belum? Dah. Okey, kalau dia ada GPS pula kat sini. Saya unclick GPS. Okey, kita tengok. Tu dia. Kalau kita tengok dekat sini, kebanyakan satelit yang bersifat geopegun ni tadi, dia akan duduk di kawasan garisan Khatulistiwa kan. Dia nampak tu, dia tegak je kat garisan Khatulistiwa tu. Tetapi dia mungkin adalah low earth orbit ataupun medium earth orbit dan juga high earth orbit. Tidak semestinya dia mempunyai altitude yang rendah semata-mata. So ini adalah 3D kita boleh tunjuk kat pelajar kita. So kita nak pergi kepada peta Malaysia. So macam video ni saya buat pada waktu malam. So peta Malaysia dia adalah malam lah. Ni Malaysia. Malaysia dia sedang malam. So kita zoom sikit. So pada ketika ni tak ada satelit
yang ada dekat kawasan Malaysia lah. Ada tak? Ada tapi jauh ni Malaysia. Dia ada dekat sini tapi jauh. Nama dia ChinaSat. ChinaSat ChinaSat. Dia China punya lah. So kita boleh klik pada satelit tu dan nanti dia akan bagi kita maklumat tentang satelit tu. Itu yang bestnya. Tapi saya lebih suka tengok kepada world map lah. Sebab kita boleh nampak apa satelit yang ada dekat Malaysia. So sekarang ini Malaysia. So ini Indon. So satelit apa yang ada dekat sini, kita tengok lah ni. Dia ada Spooky kat sini. Jom kita tengok. Klik Spooky. So ini adalah Spooky. Dia mempunyai altitude sebanyak 329 km. So 329 km ni, ini dianggap sebagai low Earth orbit lah. Sebab low Earth orbit dia adalah 200 sehingga 2 km sehingga 2000 km. Tak silap saya. So dalam altitude 2000 km ke bawah, dia dianggap sebagai low Earth orbit satellite. So Spooky ni adalah salah satu jenis yang low Earth orbit satellite. Kita boleh explain kepada budak dalam keadaan video yang nyata seperti ini, simulasi yang nyata seperti ini. Dan satelit ni dia sedang bergerak ni kalau kita nampak. Ni anak panah ni menunjukkan ke mana dia nak pergilah. Dia nak pergi ke arah selatan, macam tu. So kalau kita nak tengok katakanlah kita nak tengok Hubble Space Station kan. Bukan Space Station ni, Hubble Satellite Telescope. Sebab Hubble kan dia adalah teleskop. So kita klik pada Hubble saja dan kita tengok Hubble ni ada dekat mana sekarang. Tu dia Hubble ada dekat atas negara mana ni saya rasa Brazil kot. Dia ada dekat Brazil. Tu dia sekarang. Dekat sini Hubble ada So Hubble Space Telescope. Kita boleh explain pada budak lah. So Hubble Space Telescope ni juga adalah jenis yang low Earth orbit. Sebab dia altitude dia adalah 545 km sahaja. So dia taklah tinggi mana So kalau kita nak cari nama satelit pun boleh Kita nak cari nama satelit. So mungkin kita boleh minta pelajar kita cari dan dia akan cakap dengan kita MISAT lah. Sebab dia tahu MISAT kan. MISAT ni adalah satelit Malaysia. So MISAT kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 dah banyak dah. MISAT 1 saya ingat dah tak berfungsi sebab dia dah agak usang sikit dekat angkasa sana. Kita tengok MISAT yang kelima. MISAT yang kelima kat mana? MISAT kelima berada di mana tu Dekat dengan Filipina sekarang ni. MISAT kelima dia ada dekat dengan Filipina dan dia dikenali sebagai THAICOM 4. Dia dikenali sebagai THAICOM 4. Mungkin dia ada kerjasama dengan Thailand lah kan. Sebab tu dia ada nama THAICOM 4 tu tadi. Yang ini kita tengok altitude dia. Dia punya jarak dia adalah 35,800. Ini adalah high Earth orbit. Iaitu satelit yang mempunyai orbit yang besar. Maksudnya dia jauh. Altitude dia tinggi daripada permukaan bumi. Dan dia perlahan lah. Had laju dia perlahan. Sebab dia makin jauh dengan bumi, dia punya had laju dia akan menjadi perlahan. Sebab dia punya daya tarikan graviti bumi tu dia dah tak dapat nak rasa sangat. Berbanding dengan Hubble Space Telescope tadi. Sebab Hubble tu dia adalah low Earth orbit. Jadi dia kena ada had laju yang tinggi. Kalau had laju dia rendah, dah lama dia terhempas. Jadi dekat situ dia kena ada mungkin dia ada jet yang boleh menolak Hubble tu tadi. Dia ada bahan bakar dia sendirilah. So kalau satelit makin tinggi, so dia dah tak ada bahan bakar. Sebab dia tidak ditarik oleh graviti bumi. So dia boleh stay lama dekat atas. So dia tak memakan banyak kerja lah untuk maintainkan dia pada orbit dia. Berbanding dengan satelit yang rendah. Tu dia makan banyak bahan bakar untuk memastikan satelit tu kekal berada pada jarak yang rendah dengan bumi. Tu sebagai contoh lah. Okey, kita tengok sikit apakah ini THAICOM 4. So sebenarnya dia ada boleh ni ada more info lagi. Kita nak tengok more info dengan MISAT 5 ni. MISAT 5 ni dilancarkan pada tahun 2005. Dilancarkan pada tahun 2005. Kita zoom sikit. 2005 tak lama lah. Dan dia masih beroperasi. Dan dia adalah kategori geopegun. Maksudnya dia menghadap yang kita nampak tadi lah. Dia menghadap Filipina sepanjang masa. Dan dia tak akan keluar daripada ke tempat lain. Sebab dia pegun kat situ. Menghadap Filipina je kerja dia. Itulah kerja dia. Itu sebagai contoh lah. So pendapat saya jika menggunakan web seperti ini dan banyak membantu untuk saya mengajar lah. Sebab pelajar-pelajar tu akan nampak dalam keadaan yang sebenar. Apakah satelit-satelit tu dan di mana satelit tu.
dan buat apa dia ada dekat bumi ni tadi. So kita tengok dekat sini Meesat 5 ni ada inclination. Apakah itu inclination? Inclination ni adalah dia punya sudut pesongan daripada Satah Khatulistiwa. So kalau kita nampak inclination dia adalah sedikit sebab dia adalah geopegun. Geopegun kebanyakannya duduk di garisan Khatulistiwa. Jadi dia tak lari banyak sudut dia. Kalau kita ada geosynchronous satellite, dia akan mempunyai inclination yang lebih besar sebab dia akan mempunyai orbit yang condong dengan garisan Khatulistiwa. Katakanlah ini garisan Khatulistiwa dan kalau dia adalah geosynchronous satellite, dia akan mempunyai orbit yang condong. Tetapi orbit untuk satelit Meesat 5 ni, dia adalah satelit geopegun. Jadi dia sekata dengan garisan Khatulistiwa. Tak banyak darjah perbezaan. Sedikit sahaja, iaitu 0.017 inclination sahaja. Itu sahaja darjah pesongan dia. Sangat-sangat sedikit. Bermaksud dia adalah geopegun lah. Kita boleh tengok yang lain cuba kita tengok. Saya ada satu contoh lah iaitu Nepal-Lisat. Nepal pun ada satelit bayangkan lah, Nepal pun dia ada satelit. Banyak ni Nepal-Sat. Okey, so ini adalah Nepal-Sat. Nepal-Sat ni dia adalah low Earth orbit dah. So boleh tengok macam-macam lah, dan dia dah lama sangat dah, daripada tahun 1998. Dah dekat 23 tahun dah dia dilancarkan dan dia masih beroperasi. So satelit ni banyak negara yang ada lah kan. Nepal pun ada. So Nepal-Lisat ni Nepal punya lah kan, of course lah. Okay, so itulah sedikit sebanyak perkongsian dia. So kita boleh cubalah masuk ke laman web ni dan minta pelajar explore sendiri. So macam saya akan buat kerja latihan bersama pelajar. Saya minta pelajar tu membuat kajian. Pilih satu satelit dan kaji satelit tu. Adakah dia low Earth orbit, medium ataupun high Earth orbit. Adakah dia geopegun ataupun dia geosynchronous satellite. So data tu semua ada dalam web ni. Saya minta dia buat sedikit kajian. Apakah altitude bagi satelit tersebut dan milik siapakah satelit tersebut dan bila dia dilancarkan. So nanti dia akan explain pada kelas dia lah. So ini sedikit sebanyak adalah aktiviti sikit untuk pelajar-pelajar saya. So itu sahaja video untuk malam ini tentang satelit. So kalau anda semua ada soalan ke, ada apa-apa komen ke, boleh letak di bahagian komen. Jangan lupa tinggalkan like. Like percuma je, tekan like je. Yang belum subscribe, subscribe lah supaya awak akan dapat video-video yang mungkin bermanfaat untuk cikgu-cikgu ataupun untuk pelajar-pelajar. Malam ni hidung gatal sikit. Okey, terima kasih semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum. Jumpa lagi Jangan lupa untuk subscribe.